Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam hamdalillah warahmatullahi wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan nikmat serta kurniaannya. Pada petang yang mulia ini kita masih lagi dikurniakan kesihatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat kita diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Taala untuk kita menyambung pengajian tadabbur kita pada petang ini. Dan insya-Allah pada petang ini kita akan menyambung semula untuk tadabbur kita menerusi surah Al-Insan pada ayat yang ke-13 insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Yang bermaksud ahli-ahli syurga itu dalam keadaan mereka berehat di dalam syurga Allah Ta'ala sambil dalam keadaan berbaring di atas pelamin-pelamin yang berhias. Mereka tidak nampak di dalam syurga itu adanya matahari, apatah lagi udara hawa yang panas. Dan tidak juga mereka akan merasai suasana yang teramat sejuk. Baik, berdasarkan kepada ayat yang ke-13 yang kita bacakan tadi, di sini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bagaimana hal keadaan kerehatan dan juga bagaimana hal keadaan istirahat dan ketenangan yang diperolehi oleh golongan al-abrar. Apa dia ajak? Kerana mana mereka berada di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala mensifatkan pada ayat ke-13 ini satu gambaran kurniaan Allah kepada golongan al-abrar, iaitu mereka berada dalam keadaan mereka berada di dalam syurga Allah Taala itu dalam keadaan yang amat istirahat, amat tenang dan berada dalam keadaan yang tidak ada gangguan yang mengganggu istirahat mereka dan ketenangan mereka. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan keadaan mereka itu sentiasa dalam keadaan berbaring. Maknanya segala nikmat-nikmat yang lain telah pun disediakan kepada mereka tanpa perlu mereka bersusah-susah atau berpenat lelah untuk memenuhi kehendak dan kemahuan mereka di dalam syurga itu, melainkan semuanya akan dipersiapkan untuk mereka. Bahkan Allah menjelaskan kerehatan mereka itu lagi, di mana mereka menikmati suasana dan juga udara dan juga cuaca yang penuh dengan ketenangan dan keindahan tanpa perlu mereka mengecapi panas yang terik yang menyakiti mereka untuk membawa dan mendorong mereka berteduh, ataupun mereka terpaksa untuk bersembunyi
ataupun diselimuti kerana akibat cuaca yang teramat sejuk di dalam syurga. Mereka tidak akan mengalami keindahan cuaca ataupun iklim di dalam syurga yang menyakiti mereka sama sekali, seperti mana yang telah dialami oleh manusia di dunia dahulu dengan pelbagai iklim dan cuaca yang mendatangkan mudarat kepada mereka ataupun mengganggu ketenangan dan kerehatan mereka. Ini adalah gambaran umum bagi maksud ayat yang ke-13. Sekarang ni kita nak pergi kepada tadabbur menerusi ayat yang ke-13 ini. Yang pertama, nikmat kerehatan dan ketenangan di dalam syurga ini didatangkan oleh Allah dalam beberapa bentuk. Ayat ke-13 ni Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan beberapa bentuk ketenangan, beberapa bentuk kerehatan dan juga beberapa bentuk kebahagiaan yang dilalui oleh ahli syurga untuk meraih ketenteraman jiwa. Yang pertama, mereka memperolehi nikmat ketenangan jiwa dalam keadaan redha dan sentiasa dalam keadaan bergembira. Dan sentiasa dalam keadaan bergembira. Maknanya, nikmat yang pertama, ketenangan dan ketenteraman yang diperoleh oleh ahli syurga itu adalah ketenteraman jiwa mereka. Bagaimana tenteramnya jiwa mereka itu adalah apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala meredai setiap perbuatan mereka, perkataan mereka, kelakuan mereka di dalam syurga Allah Ta'ala, sehingga mereka tidak perlu khawatir di dalam syurga itu jika mereka berbuat perkara yang boleh mendatangkan murka Allah atau perkara yang boleh mendatangkan kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebaliknya mereka akan mengecapi keredaan Allah sentiasa daripada ucapan mereka ataupun daripada amal perbuatan mereka. Ini kita boleh tengok dalam banyak tempat dalam Quran. Allah sebut dalam surah Al-Haqqah pada ayat 21. Allah sebut dalam suratul Qari'ah pada ayat yang ke-7. Dan juga Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fajr pada ayat yang ke-28. Di mana Allah Ta'ala berfirman, fahuwa fi 'aishatir radiyah. Ahli syurga itu apabila mereka berada di dalam syurga, mereka berada dalam keadaan radiyah. Apa makna radiyah? Radiyah maknanya adalah mereka sentiasa diredai oleh Allah, dinaungi dengan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama, hidup dalam redha Allah ini dalam dua bentuk bagi ahli syurga. Yang pertama, Allah meredai mereka untuk kekal di dalam syurga buat selama-lamanya, walaupun amalan mereka tidak selayaknya mengekalkan mereka dalam syurga. Kerana amalan itu hanyalah sebagai imbalan atas nikmat syurga yang Allah beri. Tapi untuk kekal dalam syurga, tak mampu manusia beramal dengan sebanyak mana pun untuk melayakkan mereka kekal dalam syurga Allah. Ya, jadi mereka dapat nikmat Allah tu melalui amalan yang mereka kerjakan. Tapi untuk kekal dalam syurga, sedangkan amalan kita tidak kekal, maka kerana itu Allah Ta'ala mengurniakan redha Allah kepada ahli syurga tersebut. Dengan keredaan itulah mereka mengecapi nikmat khulud atau qarar, kekal mereka di dalam syurga Allah
dalam penuh keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan dalam satu riwayat ada dalam satu riwayat dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berkenaan dengan sebuah hadis di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak. Demikian juga hadis ini diriwayatkan dalam riwayat Ahmad di dalam musnadnya. Ya, hadis ini adalah merupakan hadis yang bertaraf hasan. Di mana dalam hadis ini disebutkan ketika mana ahli syurga itu telah dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah dah masukkan ahli syurga ke dalam syurga Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru ahli syurga. Ya, Allah panggil mereka. Allah berfirman, hal raditum. Allah kata, apakah kalian merasa redha, yakni merasa puas dengan nikmat yang telah aku sediakan kepada kamu di dalam syurga ini? Allah Ta'ala tanya ahli syurga, apakah mereka puas? Apakah mereka merasa redha dengan segala nikmat yang telah Allah sediakan dan ganjarkan bagi mereka di dalam syurga? Jadi jawab ahli syurga, wa ma lana la narda ya rabbana wa qad a'taitana ma lam tu'ta ahadan min qablina. Wahai Tuhan, kata ahli syurga, bagaimana kami tidak redha sedangkan engkau telah mengurniakan pada kami nikmat yang tidak pernah engkau kurniakan kepada hamba-Mu seorang pun sewaktu di dunia dahulu. Masya Allah, ya. Maknanya Allah berikan nikmat yang tak pernah ada seorang yang paling kaya atau orang kaya di kalangan orang kaya di dunia dahulu yang pernah mengecapi nikmat ini yang Allah berikan pada ahli syurga. Kemudian Allah berfirman, ala u'tikum afdala min dhalik. Kata Allah, apakah kamu nak tahu ada benda yang aku nak beri kepada kamu, sesuatu yang lebih penting dan lebih bernilai daripada nikmat syurga yang sedang kamu kecapi itu? Maka berkatanya ahli syurga, wa ayyu syai'in afdalu min ni'amin jannah. Adakah yang lebih baik daripada nikmat yang kami kecapi dalam syurga ini? Kata Allah, ya. Yakni uhilla alaikum ridwani fala askhatu lakum ba'dahu abada. Kata Allah Ta'ala, nikmat yang paling bernilai daripada nikmat syurga yang kamu sedang kecapi ini adalah aku akan sentiasa meredai kalian pada setiap perkataan kalian, penglihatan kalian, perbuatan dan pekerjaan kalian, kemahuan kalian di dalam syurga ini, dan aku tidak akan memurkai kamu selama-lamanya. Maknanya ini satu nikmat yang ketenangan jiwa yang amat besar. Yakni bila kita duduk dalam syurga, kita hanya cakap apa yang Allah redha. Kita hanya pandang apa yang Allah redha. Kita hanya akan berkelakuan, berakhlak, bertindak dengan apa yang Allah redha. Yang kedua, benda yang lebih baik itu daripada nikmat syurga adalah mereka dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala di dalam syurganya. Ya, di dalam syurga mereka dapat menatap wajah Allah, ya, secara pandangan mata mereka yang hakiki. Yang kedua, ketenangan fikiran dengan nikmat dan ganjaran yang Allah berikan. Ini Allah sebut dalam surah Yasin ayat 55-56. Allah menyatakan, inna ashabal jannati fi syughulin fakihun. Sesungguhnya ahli syurga itu mereka akan mendapat kesibukan
kesibukan mereka dengan fakihun, mengecapi setiap nikmat yang menenangkan fikiran mereka dan juga nafsu mereka. Yang ketiga, ketenangan pendengaran melalui ucapan yang baik, melalui ucapan salam, melalui ucapan zikir yang mereka dengarkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah ada sebutkan di dalam surah Al-Waqiah, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka itu akan mendengar di dalam syurga itu melainkan tidak akan mereka mendengar perkataan yang marah atau perkataan-perkataan nista dan dosa. Sebaliknya, mereka hanya akan mendengarkan perkataan-perkataan zikrullah atau perkataan-perkataan yang mendatangkan ketenangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya syurga ni kita akan dengar benda yang Allah suka dan kita akan dengar benda yang kita suka. Kalau kat dunia, kalau kita dengar apa yang kita suka, kadang-kadang Allah tak suka. Kalau kita nak dengar apa yang Allah suka, kadang-kadang nafsu kita tak suka. Tapi kalau dalam syurga, kita dengar apa yang Allah suka dan itulah yang nafsu kita suka. Dan apa yang nafsu kita suka, yang itulah yang Allah Ta'ala suka. Kerana itulah yang telah Allah jadikan dan ganjarkan kepada nafsu ahli syurga, melainkan pada perkara yang diredai oleh Allah. Baik, suatu Allah kata dalam Quran menyatakan illa qilan salaman salama. Mereka akan mendengar perkataan yang baik dan perkataan yang sejahtera. Yang keempat, ketenangan, keindahan dan keseronokan. Dalam surah Mukminun pada ayat 22-23 Allah Ta'ala juga ada menyebutkan kepada kita antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala ganjarkan kepada orang-orang yang beriman itu adalah nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka keindahan yang berada di dalam syurga Allah dan keseronokan yang mereka kecapi dan mereka nikmati di dalam syurga itu adalah merupakan kenikmatan yang amat melazatkan. Maknanya Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita satu nikmat yang sangat menyeronokkan. Nikmat yang sangat menyeronokkan yang telah Allah Ta'ala sediakan kepada golongan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga tersebut. Ini kita boleh lihat sebagai satu kurniaan yang amat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Ya, baik. Kemudian kalau kita lihat pada yang kelima, Allah berikan pada mereka nikmat ketenangan dalam kerehatan yang tiada padanya sebarang gangguan. Maknanya Allah Ta'ala berikan nikmat yang ketika mana ahli syurga sedang menikmati sesuatu nikmat di dalam syurga itu, mereka tidak akan mendapat sebarang gangguan. Mereka tidak akan mendapat sebarang gangguan ketika mana mereka sedang mengecapi nikmat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini adalah merupakan satu nikmat yang telah Allah Ta'ala nyatakan. Kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala ada berfirman di dalam sekejap ya. Misalnya Allah Ta'ala ada menyebutkan, kalau di sini Allah menyatakan di dalam surah Al-Imran pada ayat yang ke-13. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan dalam surah Al-Insan
yang kita bacakan, yang sedang kita bacakan ini, maknanya Allah menyatakan pada ayat yang sedang kita bacakan ini, mereka berehat di atas tilam-tilam dalam syurga, dan dipan-dipan, katil-katil di dalam syurga, tanpa ada sebarang perkara yang menyakiti mereka, yang mengganggu mereka, sama ada cuacanya, persekitarannya, ataupun makhluk yang lain. Dan yang keenam, ketenangan kerana mereka sentiasa dinaungi dan diteduhi. Ya, mereka ahli syurga ini sentiasa Allah Ta'ala berikan kepada mereka nikmat. Antara salah satu daripada nikmat yang Allah Ta'ala muliakan kepada mereka itu adalah mereka sentiasa dinaungi. Ya, mereka sentiasa dinaungi di bawah naungan. Dua jenis naungan yang kita akan bincangkan nanti. Yang pertama adalah Allah letakkan mereka sentiasa diteduhkan di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya mereka tidak akan disakiti oleh kepanasan. Memang tidak ada panas dalam syurga. Tapi nak katakan walaupun tidak ada kepanasan di dalam syurga, mereka sentiasa dinaungi oleh naungan arasy Allah yang indah, yang cantik, yang sempurna dan sebagainya. Kemudian yang keduanya, Allah Ta'ala menyatakan mereka sentiasa diteduhi di bawah teduhan katil-katil mereka yang tinggi. Sebab kita kena faham perkataan araik. Ini juga disebut dalam surah Yasin pada ayat 56. Allah kata fi zilalin alal araiki muttaqiun. Zilal. Allah kata zilal ni maknanya ahli syurga ni sentiasa mereka bila berbaring di atas katil mereka akan meneduhkan mereka. Kerana katil mereka ni bukan macam katil rumah kita yang atasnya tak berbumbung, ya. Tapi araik ni para ulama menafsirkan maknanya hijal. Hijal ni maknanya katil yang memiliki bumbung. Maknanya atas tempat pembaringan tu ada tempat teduh yang meneduhkan ahli syurga ketika dia berbaring di tempat pembaringannya. Itu macam kalau kita tengok dekat tempat-tempat baringan di tepi pantai, selain pada dia ada tempat baring, dia ada macam kanopi. Dia macam ada payung yang meneduhkan. Tapi payung tu di posisi tepi ataupun di atas. Tapi ini sentiasa menutupi dan menaungi ahli syurga sebarang di setiap mana dia berbaring di dalam syurga itu akan ada tilamnya, akan ada katilnya, ada tempat pembaringannya dan setiap tempat pembaringannya akan menaunginya. Ini antara nikmat-nikmat yang Allah berikan, ketenangan dan juga kerehatan dan ketenteraman kepada ahli syurga Allah SWT. Kemudian yang kedua, ayat yang kita bacakan tadi menceritakan kepada kita sifat tempat duduk dan pembaringan ahli syurga, yang mana menerangkan bagaimanakah sifat araik. Ya, apakah sifat araik? Yakni araik yang terdapat di dalam syurga itu. Ya, araik ni adalah plural kepada perkataan arikah. Arikah tu singular dia. Plural dia adalah araik. Arikah ini dari segi bahasa ada yang memberi maksud sofa. Sofa yang besar yang boleh diduduki oleh seorang. Sofa yang empuk besar boleh diduduki macam kursi malas oleh seorang di atasnya. Itu dari segi dunia punya konsep lah. Akhirat punya konsep bukanlah boleh duduk seorang, mungkin banyak orang, ya. Tapi nak cerita maksud konsep arikah itu adalah tempat pembaringan yang boleh dibaring atau boleh dijadikan ia juga tempat tidur dan katil. Dia bukan sekadar menjadi katil tempat tidur, tapi dia juga adalah seperti satu sofa yang boleh bertindak, konsepnya bergerak mengikut kemahuan dan kehendak yang diinginkan
oleh ahli syurga itu sendiri. Kalau istilah kita hari ini, kalau katil pun katil yang adjustable, yang boleh diubah-ubahkan. Baik, apa yang terdapat kemuliaan pada katil ini yang Allah sebut dalam Quran dan sebagainya? Yang pertama, kalau kita tengok dalam surah Kahfi pada ayat 31, Allah cerita tentang katil mereka. Kata Allah, yuhallawna fiha min asawira min zahab wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq muttaki'ina fiha 'alal araik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Kata Allah Ta'ala, ahli syurga tu di tempat pembaringan katil mereka, yuhallau, dihiaskan di tempat tidur mereka, di tempat pembaringan mereka, akan dihiaskan kepada mereka asawir, rantai-rantai dan gelang-gelang daripada emas. Walaupun ahli syurga dekat dunia, khususnya bagi lelaki, tak boleh mengenakan emas, tapi bila balik ke akhirat, lelaki apatah lagi wanita, semuanya dihalalkan oleh Allah Ta'ala untuk menikmati perhiasan-perhiasan kecantikan daripada emas dan juga perak. Terutamanya orang lelaki yang mereka diharamkan sewaktu di dunia, mereka dapat mengecapi nikmatnya dengan sebanyak-banyaknya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bukan sekadar katil mereka itu, tempat pembaringan mereka dihiasi dengan emas, tetapi ahli syurga itu juga akan dipakaikan. Begitu juga dengan tempat pembaringan mereka akan dihiaskan dengan sutera berwarna hijau, daripada sutera yang tebal maupun daripada sutera yang nipis. Ini yang saya sebut tadi, yang keempat, antara sifat kemuliaan tempat pembaringan dan duduk mereka itu adalah dihiasi dengan pelbagai hiasan keindahan. Ya, pelbagai perhiasan kecantikan. Maknanya ahli syurga dia baring atas sutera. Kalau kat dunia kita nak ambil cadar daripada sutera haram. Kalau kita ambil cadar tu daripada sutera, kita nak baring atas cadar yang daripada sutera ni, hukum dia adalah haram. Tidak boleh. Tapi dalam syurga ia dibolehkan. Ya. Kemudian kata Allah, walibasuhum fiha harir. Kecantikan hiasan pada tempat pembaringan mereka itu pula adalah umpama seperti lu'lu'a, umpama seperti mutiara. Maknanya tempat pembaringan mereka itu Allah SWT jadikan ianya termasuk daripada perhiasan mutiara. Lu'lu'a ni merujuk kepada makna mutiara. Mana Allah jadikan tempat pembaringan mereka ini juga bukan sekadar nikmat daripada perhiasan emas dan perak, tetapi juga Allah Ta'ala jadikan daripadanya sebahagian besarnya adalah daripada emas, daripada mutiara dan berlian. Itu nikmat perhiasan yang Allah bagi pada tempat pembaringan mereka. Kemudian kalau kita tengok lagi di dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala juga ada menceritakan berkenaan dengan nikmat tempat duduk yang lain. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, umpama contohnya firman Allah, wa furushim marfu'ah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala antara lainnya, bagi ahli syurga itu katil mereka itu marfu'ah, ditinggikan. Allah jadikan katil mereka ini adalah tinggi-tinggi. Maknanya daripada tempat baring mereka dengan tempat yang meneduhkan mereka di atas mereka tu sangat tinggi. Walaupun ahli syurga dah ditinggikan dengan ketinggian Nabi Adam 60 hasta, kalau mereka bangun berdiri di atas katil itu pun
tempat yang meneduhkan ahli syurga itu tidak lagi menyentuh kepada mereka. Maknanya nak menunjukkan bahawasanya ahli syurga ni bukan sekadar mereka mendapat tempat teduh yang tinggi, tapi mereka juga sebahagiannya yang benar-benar beriman akan mendapatkan yang disebutkan sebagai tempat yang tinggi daripada tempat pembaringan mereka. Sebab tempat pembaringan mereka ni boleh meninggi. Araik ni mereka ni boleh meninggi. So Allah Ta'ala sebut juga antara nikmat yang Allah beri kepada mereka adalah tempat pembaringan mereka yang boleh meninggi dan boleh merendah. Bila mereka nak tinggi, maka tempat pembaringan mereka itu akan meninggi. Bagaimana sistem yang Allah Ta'ala pakai, wallahu ta'ala alam. Ini disebutkan dalam ayat Al-Quran, wa furushim marfu'ah. Adapun tilam-tilam, dipan-dipan, tempat baring mereka akan ditinggikan oleh Allah SWT, dan mereka dengan ketinggian tempat pembaringan itu, dalam masa yang sama mereka dapat menatap dan mereka dapat melihat kecantikan dan juga keindahan nikmat syurga yang berada di sekitar mereka itu. Ini menunjukkan pada kita tempat yang ditinggikan. Yang seterusnya disebut berkenaan dengan sutera yang indah. Ini juga Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman pada ayat 54. Muttaqi'ina ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannataini dan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ahli syurga itu berbaring di atas tilam-tilam mereka dalam keadaan batainuha min istabraq. Dalam keadaan, kata Allah, tempat pembaringan mereka itu bahagian dalamannya, maknanya alas katilnya sebelum nak sampai kepada selimutnya, semuanya Allah jadikan daripada sutera istabraq, yakni daripada sutera yang halus, yang mana kita semua maklum bahawasanya sutera yang halus ini adalah jauh lebih bernilai harganya daripada sutera-sutera yang tebal, ya. Sebab sutera ni ada dua kategori, sutera yang halus kemudian diikuti dengan sutera yang tebal, ya. Baik. Kemudian yang seterusnya tersusun rapi. Kalau kita tengok antara tempat pembaringan yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam ayat Al-Quran ini, tempat tidur mereka, tempat pembaringan mereka sentiasa dalam keadaan teratur. Maknanya kita datang saja, kemas, teratur dengan rapi, tersusun, tidak bersepah. Kalau tempat tinggal kita dan tempat tidur kita kat dunia, lepas bangun tidur kita kena kemas sendiri, kita kena susun sendiri. Tapi ini dalam syurga sentiasa setiap katil, bukan satu saja tempat pembaringan, banyak sekali tempat-tempat pembaringan yang telah Allah Ta'ala janjikan kepada hamba-hambanya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apabila mereka bukan kepenatan, apabila mereka nak mencari tempat istirahat mereka, tempat pembaringan mereka, tempat mereka nak melihat keindahan dalam syurga, mereka sentiasa melihat katil mereka itu ala sururin maudunah, kata Allah dan surah Waqiah. Katil-katil mereka tu dalam keadaan maudunah, yakni dalam syurga, iaitu katil-katil mereka sentiasa dalam keadaan tersusun, sentiasa dalam keadaan teratur, tidak akan bertindih antara seseorang dan seseorang yang lain, tidak akan berlaku kelewatan dan sebagainya. Maka ini menunjukkan kepada kita bagaimana nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan, di antaranya adalah katil atau tempat baring yang tersusun rapi.
Yang ketiga, keadaan cuaca yang tiada gangguan atau menyakitkan. Yang seterusnya, pada ayat ke-13 yang kita bacakan sebelum ni, Allah Ta'ala bercerita kepada kita mengenai perbezaan iklim dan cuaca syurga dan neraka. Perbezaan iklim, syurga dan neraka. Okey, sebelum tu ya, takut saya ada tertinggal kat sini. Okey. Okey, tak ada ya setakat ni. Makna katanya, katil-katil dan dipan-dipan di dalam syurga tu semuanya saya dah jelaskan. Iaitu yang pertama, keutamaan dia adalah Allah SWT menjadikan perhiasannya daripada emas. Ini perhiasan di tempat singgasananya itu. Kemudian Allah SWT sediakan juga pada tempat pembaringan mereka itu daripada cadar atau kain yang diperbuat daripada sutera, yang ketika mana dahulu Allah mengharamkan ke atas orang-orang yang orang-orang Islam yang lain, diharamkan ke atas mereka untuk mengenakan sutera. Ya. Kemudian Allah Ta'ala jadikan lagi, kita dah cerita tadi, tempat pembaringan mereka daripada emas, mutiara, perak dan sebagainya. Cuma sekarang ni Allah Ta'ala melanjutkan antara keistimewaan yang Allah berikan pada ahli syurga itu adalah cuaca. Ya, adalah cuaca dan juga suasana yang berada dalam syurga itu adalah sangat menenangkan, mententeramkan, dan yang langsung tidak menyakiti sama ada dengan panasnya atau dengan atau dengan sejuknya. Sebab kita kena ingat, dalam sebahagian ulama ketika menafsirkan ayat 13 tadi, la syamsan wala zamharira, tidak ada matahari, maknanya tidak ada panas, dan tidak ada waktu winter lah, waktu kesejukan. Ya. Ulama mengatakan dalam sebahagian tafsir, riwayat At-Tabari mengatakan cuaca suhu di dalam syurga persis seperti mana cuaca suhu pada malam Lailatul Qadar. Itu sebahagian yang disebut dalam riwayat At-Tabari dalam tafsirnya. Kerana dalam riwayat yang dinukilkan oleh para sahabat secara mauquf, maknanya apa yang mereka dengar daripada Nabi SAW, cuma mereka menafsirkan balik. Apabila dalam hadis Nabi SAW baginda menyatakan malam Lailatul Qadar itu tidak terlalu sejuk dan tidak terlalu panas, maknanya dia keadaan yang sederhana, pertengahan, suam, nak kata suam panas tak, nak kata sejuk sangat pun tidak. Maka di sini menunjukkan pada kita, ulama menafsirkan, apakah tidak ada siang dan tidak ada malam di dalam syurga? Kerana Allah kata tak ada matahari, maknanya tak ada siang lah. Bila Allah kata tidak ada sejuk, maknanya tidak ada malam. Dan ataupun maksud ayat ini Allah nak menyatakan siang atau malam atau siang saja wujud, cuma keadaan siangnya tidak memudaratkan. Maknanya siang itu ada, macam kita ada siang kerana ada matahari, tapi siang kita terasa mudaratnya kerana panas matahari. Mereka ada siang, tapi siang mereka tidak merasai terik atau panas matahari. Mereka ada malam, tapi malam mereka tidak mendatangkan mudarat pada mereka sehingga mereka terasa amat sejuk. Mereka terasa amat sejuk sehingga sejuk itu juga boleh memudaratkan mereka. Ya, boleh
memudaratkan mereka. Maknanya ada dua tafsiran kat sini. Ada yang menafsirkan maknanya memang tidak ada siang dan tidak ada malam. Habis itu ada apa? Wallahu alam. Maknanya ada cara cuaca dan iklimnya yang tersedia. Ada pula yang menafsirkan bukan maknanya tidak ada malam dan tidak ada siang. Ada yang kata ada siang saja, tidak ada malam. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang menafsirkan maknanya kehidupan dalam syurga ini, manusia tidak akan disakiti seperti mana cuaca dan juga waktu yang terdapat di dalam neraka. Ahli syurga takkan mengecapi cuaca dan iklim seperti mana yang berlaku di dalam neraka. Sebab tu Allah kata la syamsan wala zamharira. Kerana dalam neraka, api neraka itu ada dua musim. Api neraka itu sendiri mengalami dua musim. Musim yang pertama disebut dalam hadis yang sahih adalah panas. Apinya menjadi panas yang amat membakar manusia dengan kepanasannya. Makanannya, minumannya, apinya, cuacanya, semua panas. Tapi bila sampai waktu beberapa ketika, Allah jadikan musim bagi neraka ini cuacanya teramat sejuk. Bukan sekadar sejuk tetapi teramat sejuk. Sehingga dengan kesejukan itu mematikan ahli neraka, membekukan ahli neraka, mengeraskan ahli neraka. Ini yang juga disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Jadi dalam ayat ini pengajarannya nak menjelaskan kepada kita bahawasanya dalam syurga ini ahli syurga tidak akan mendapat sebarang gangguan ataupun cuaca yang menyakitkan atau yang memudaratkan pada mereka, sama ada siang atau malamnya atau siangnya sahaja, tidak akan mendatangkan mudarat baginya. Tidak akan mendatangkan mudarat baginya. Bahkan cuacanya sangat mententeramkan dan cuacanya juga adalah sangat menenangkan. Cuacanya juga sangat menenangkan. Ya. Sangat menenangkan. Baik. Tidak seperti keadaan ahli neraka, mereka mengalami dua musim, musim panas dan musim sejuk. Panas yang membakar, mematikan mereka, sejuk yang amat sehingga juga mematikan mereka. So Allah Ta'ala nak bagi tahu ahli syurga tak mengalami musim seperti mana yang dialami oleh ahli neraka. Sebab kalau terlalu panas, ahli syurga akan terseksa. Kalau terlalu sejuk pun ahli syurga akan terseksa. Jadi ada ulama menafsirkan dalam syurga ni adanya musim sejuk, tapi sejuk yang tak memudaratkan jasad mereka. Adanya cuaca cahaya, adanya cahaya, tapi cahaya yang tidak menyakiti mereka. Maknanya mendung ke, wallahu ta'ala alam lah. Anginnya yang tidak sampai membekukan dan memudaratkan. Maknanya inilah kesempurnaan cuaca ataupun situasi, keadaan, suasana yang ada di dalam syurga Allah SWT yang sangat mententeramkan ahli syurga itu. Baik. Setelah Allah Ta'ala cerita tentang nikmat cuaca, nikmat iklim, nikmat perhiasan, tempat kerehatan dan sebagainya, Allah lanjutkan lagi pada ayat ke-14 nikmat yang berikutnya. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Sedang mereka yang duduk berbaring, beristirahat tanpa gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan tubuh badan, cuaca, suasana, iklim yang menenangkan. Pada ketika itu juga ayat ini sambung.
Allah menciptakan pohon-pohon dan pokok-pokok yang berada dalam syurga yang sentiasa menaungi ahli syurga. Zilaluha. Dahlah tak panas dan juga tak terlalu sejuk yang memudaratkan. Tapi tetap Allah bagi mereka bernaung di bawah naungan pohon-pohon dan pokok-pokok yang indah, yang cantik, yang berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini nak menunjukkan satu nikmat tambahan kemuliaan yang Allah Taala kurniakan kepada yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada ahli syurga. Yang Allah Taala kurniakan kepada ahli syurga. Satu nikmat yang sangat besar, satu nikmat yang sangat lumayan, ya, di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat, selain pada mereka dinaungi oleh pohon dalam syurga itu, Allah kata lagi dekat pada mereka. Maknanya pohon syurga itu sentiasa menaungi di atas mereka dan selalu menghampiri mereka. Yakni maknanya pohon itu akan sentiasa menjalar dan berjalan mengikut ke mana saja arah yang dilalui, yang dilewati oleh ahli-ahli syurga itu ketika mana mereka berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka sentiasa dinaungi oleh pohon-pohon pokok dalam syurga. Ke mana saja mereka pergi, pohon itu akan memanjang, akan menjalar, akan melebar, ya, supaya mereka sentiasa dinaungi dan dihormati, ya, sepanjang mereka berada dalam syurga itu. Selain daripada itu juga, bila pohon tu dekat dengan mereka untuk menaungi mereka tanpa membahayakan mereka, kok patah ke menghimpak mereka, tidak. Selain daripada itu, kenapa pokok tu mendekati mereka bukan sekadar nak menaungi mereka, tetapi wadzullilat qutufuha tadlila, supaya buah-buahan dalam masa yang sama, supaya buah-buahan yang tumbuh pada pohon pokok itu, bila pokok itu dekat dan hampir kepada ahli syurga, maka mudah untuk ahli syurga memetik buah-buahan, ya, memetik buah-buahan yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala itu, dan memudahkan bagi ahli syurga untuk menikmatinya, memakannya dan sebagainya. Ini adalah satu kurniaan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita tengok di segi tadabburnya pula. Yang pertama, nikmat kemuliaan dengan sentiasa diteduhi dan dinaungi oleh dahan pokok, serta didekatkan bagi mereka setiap buah-buahan daripada pohon pokok itu. Ya. Ini ayat yang ke-14 ni, Allah Ta'ala cerita tentang nikmat ketenangan, nikmat ketenteraman. Sekarang ni ayat 14, Allah cerita tentang nikmat kemuliaan. Nikmat kemuliaan dan nikmat penghormatan yang Allah beri kepada ahli syurga. Antaranya yang pertama, bagaimana Allah memuliakan, Allah menghormati ahli syurga itu. Dalam syurga adalah Allah menyuruh pohon-pohon, dahan-dahan bagi pokok-pokok dalam syurga sentiasa menaungi ahli syurga ke mana saja mereka pergi, walaupun dalam syurga itu tidak panas, tetapi Allah SWT menyuruh supaya dahan-dahan ini tetap menaungi mereka ke mana saja mereka pergi, selain daripada menghampiri di atas kepala mereka untuk memudahkan mereka memetik buah bila-bila masa saja apabila mereka menginginkan menikmati buah-buahan di dalam syurga itu. Ya.
Dan ada dua jenis naungan yang terdapat dalam syurga. Naungan yang pertama adalah naungan arasy Allah. Ini naungan pertama yang Allah Ta'ala naungi bagi ahli syurga. Naungan yang kedua adalah naungan sebuah pohon pokok yang bernama Tuba. Ini disebut dalam satu hadis Nabi SAW, riwayat Al-Bukhari. Ya, riwayat Al-Bukhari. Yang mana pohon ini teramat-amat besar. Tak mampu untuk disukat kebesarannya oleh manusia. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, "Azmu hadhihi syajarah bi anna ar-rakib li fursin minal khayl allati ta'uddu lis-sibaq yahtaju ila mi'ata 'am hatta yaqta'uha." Kata Nabi SAW, punya besarlah pohon pokok yang dikatakan namanya Tuba ini, yang terdapat dalam syurga. Besar tak besarnya pohon itu, kata baginda, jika seseorang penunggang kuda yang terhebat, dia menunggang kuda itu sejauh setahun. Ya, maknanya dia tunggang kuda dalam kecepatan yang pantas. Dia tunggang kuda tu tanpa berhenti berterus-terusan selama 100 tahun. Pun kata Nabi SAW, mereka tidak akan dapat mampu melepasi daripada naungan arasy Allah ataupun naungan pohon-pohon dan pokok-pokok yang terdapat dalam syurga itu. Ya, maknanya mereka sentiasa akan dinaungi olehnya. Melainkan kalau mereka boleh melepasi pohon tersebut ataupun mereka langsung masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berdasarkan kepada hadis baginda menyatakan, inna fil jannah la syajaratun yasiru rakib al-jawad al-mudbarus sari' mi'ata amin wa ma yaqta'uha. Kata Nabi SAW, sungguhnya dalam syurga terdapat sepohon pokok yang jika kamu berjalan menunggang kuda yang pantas sambil berlari sejauh 100 tahun perjalanan tanpa henti pun, nescaya kamu belum mampu dapat melepasi kedalaman dan keluasan nikmat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ini menunjukkan kepada kita jenis syurga yang pertama, jenis pokok yang pertama yang ada dalam syurga adalah pokok yang memberi naungan. Ya. Selain daripada dia memberi naungan, dia memberikan menghasilkan buah-buahan dan juga rezeki, ya, untuk dinikmati oleh ahli-ahli syurga akan kenikmatan tersebut. Kemudian yang kedua saya nak tambah kat sini, tentang pohon. Antara sifat pohon dan pokok lagi yang ada dalam syurga namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni pun tempat yang tertinggi. Ada juga di sana sebuah pokok yang namanya sidrah. Sidrah ni maknanya bidara. Yang disebutkan pokok ini ketika mana Nabi SAW melihat Jibril dalam rupa parasnya yang asal, baginda mendapati wajah Jibril yang sebenar. Ketika itu di belakangnya ada sepohon pokok yang tumbuh daripada Jannatul Ma'wa. Ya, yang tumbuh daripada syurga Jannatul Ma'wa. Maka di sinilah apa yang disebutkan sebagai Sidratul Muntaha. Sidr tu maknanya pohon bidara. Seperti mana kata Allah, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan surah An-Najmu ayat 13, inda Sidratil Muntaha. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu telah melihat malaikat Jibril dengan rupa parasnya yang asal ketika mana mereka berada di Sidratul Muntaha. Di situlah adanya satu pohon pokok yang begitu besar sehingga Nabi SAW mengatakan, ya, pada pohon itulah akan
berlakunya peristiwa Armageddon lah, ataupun peristiwa peperangan besar daripada peristiwa kiamat, ya. Cuma yang kita nak sebut dekat sini adalah berkenaan dengan pohon pokok dalam syurga yang indah dan amat luas, ya. Okey. Okey, baik. Kemudian yang kedua, menikmati segala kenikmatan tanpa sebarang kesukaran, kelelahan dan kepayahan dengan segala dipermudahkan. Yang kedua, pengajarannya yang kita boleh lihat kat sini bagaimana Nur tak baca bahasa saya tahu dia saja tak baca. Dia masuk yang keduanya adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita di dalam ayat ini, iaitu selain daripada nikmat kemuliaan dalam bentuk Allah bagi tempat berteduh, Allah bagi juga nikmat tanpa mereka tak perlu melalui sebarang kesukaran, keletihan, kelelahan, kepayahan sepanjang berada dalam syurga. Ya, kerana mereka telah berpenat-penat lelah ketika di dunia atas agama Allah. Jadi bila ahli syurga masuk dalam syurga, golongan abrar ni, Allah bagi mereka semuanya dipermudahkan, disediakan. Dalam dua bentuk kata Allah. Yang pertama dalam bentuk kata-kata, yang kedua dalam bentuk kemahuan dan keinginan. Maksudnya bila ahli syurga cakap saja, benda tu akan disiapkan oleh Allah. Contoh kita tengok dalam surah Yunus, ya. Dalam surah Yunus kita akan jumpa ada satu ayat Quran yang kita tak tahu sebenarnya ayat Quran ini Allah Ta'ala cerita tentang bila ahli syurga inginkan sesuatu di dalam syurga itu, dia akan ucap perkataan ini, lalu serta-merta Allah Ta'ala akan siapkan nikmat itu untuk mereka. Itu boleh tengok pada surah Yunus ayat yang ke-10. Kata Allah, da'wahum, apabila mereka nak minta sesuatu kepada Allah akan nikmat dalam syurga, apa ahli syurga akan kata? Subhanakallahumma. Mereka kata, maha suci engkau ya Allah ya Tuhanku. Mereka cakap macam tu saja. Terus apa yang mereka nak tu Allah siapkan. Dah siap dah depan mereka. Tanpa mereka perlu bangun, tanpa mereka perlu bergerak. Memang dilayan sungguh-sungguh. Ya. Kemudian lepas mereka dah dapat apa yang mereka nak tu, barulah mereka kata alhamdulillahirabbil alamin. Yang keduanya, selain daripada bentuk kata-kata, Allah bagi pada mereka dalam bentuk lintasan, kemahuan dan keinginan. Ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat dan syurga tu mereka tak pernah tengok, mereka tak pernah dengar, tak pernah terlintas dalam fikiran mereka dan hati mereka. Maknanya, kalaunya mereka terlintas pada fikiran dan terlintas pada hati mereka nakkan sesuatu, maka Allah Ta'ala akan permudahkan. Ya, nikmat tu akan didekatkan, dihadirkan, disediakan untuk mereka. Ya, contohnya macam tadi kita cerita tentang mereka diberikan naungan dalam syurga kan, oleh pokok. Contoh dalam hadis baginda kata, Nabi cerita dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, Nabi kata, sayaqani asjaril jannah min zahab. Ya, ma fil jannati syajaratun illa wasaqaha min zahab. Kata Nabi SAW, sesungguhnya tidaklah pohon dan pokok dalam syurga itu, ia adalah daripada emas. Pokok tu sendiri adalah emas. Dalam riwayat yang lain mengatakan tidaklah dalam syurga itu pokok, melainkan pokoknya akan mengeluarkan emas. Ya, pokok tu sendiri akan memuntahkan emas. Bukan dia boleh bawa keluar buah saja. Dia juga boleh macam dia punya selap, kan biasa pokok kan ada selaput-selaput dia kan.
Dia boleh selaput itu dia akan mengeluarkan emas. Ya, dia akan mengeluarkan emas. Ini menunjukkan pada kita betapa ajaibnya. Bahkan dalam sebagai riwayat yang disebutkan oleh riwayat yang disebutkan oleh Ibn Abi Shaybah, daripada pokok dalam syurga itu juga boleh mengeluarkan pakaian ahli syurga. Maksudnya ahli syurga pergi dekat daun pokok tu, bila mereka tarik daripada daun pokok tu, akan keluar daripada daun itu pakaian yang diinginkan oleh mereka. Itu bila mereka terlintas sesuatu, mereka tarik, benda tu dekat, tunduk, dia ambil daun, dia tarik, maka akan keluarlah. Ini satu nikmat yang ajaib. Dan yang ketiga, yang terakhir, sentiasa dapat menikmati buah-buahan. Bila Allah Ta'ala kata pokok tu akan mendekati mereka. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Maknanya Allah Ta'ala kata pokok tu akan datang tunduk pada mereka dan mereka dapat petik. Dalam ayat Quran yang lain Allah kata qutufuha daniyah. Mereka dapat petik buah tu daripada jarak yang dekat tanpa perlu mereka bangun pun. Mereka tak perlu bangun, tak payah ambil galah. Buah tu akan sentiasa berbuah. La maqtu'atin wala mamnu'ah, kata Allah dalam ayat yang lain. Buah dia tidak ada maqtu'ah. Maknanya buah dia tu tidak ada musim yang tak berbuah. Maknanya sentiasa berbuah. Dia bukan ikut musim. Ada musim berbuah, ada musim tak buah, tak. La maqtu'ah, maknanya dia sentiasa berbuah. Dia tidak ada masa yang dia tak berbuah. Wala mamnu'ah, bahkan tidak ada halangan untuk ahli syurga memetiknya. Maknanya tak sulit, tak sukar. Maknanya nak katakan buah dalam syurga ni segar, fresh. Sebab apa? Dia sentiasa berada pada dahannya, pada rantingnya, tanpa rosak. Sebab buah yang kita makan sekarang ni semua buah yang dah dipetik. Kemudian dia dah diletakkan bahan kimia ke ataupun apa-apa proses ke nak bagi dia tahan lama. Sedangkan buah dalam syurga dia masih kekal pada dahan dan pokok dan rantingnya, yang bila kita nak dia akan tunduk, kita petiknya tanpa susah, kita menikmatinya tanpa susah, kena membuang, kena kupas ke, ada benda biji tak boleh makan. Semua benda boleh makan, kulit boleh makan, biji boleh makan, tanpa ada sebarang mudarat kepada ahli syurga, sebab semuanya Allah bagi nikmat dan lazat dan kemudahan bagi ahli syurga itu. Ya, mereka boleh memetiknya tanpa rosak buah itu pada buahnya tersebut. Ini antara nikmat-nikmat yang tidak terputus sebagai lambang kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan dan berikan kepada ahli-ahli syurga itu. Baik. Wallahu taala alam. Sekadar itu yang dapat kita kongsikan pada petang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dengar kata dah. Boleh balik. Ya. Terima kasih Ustaz. Ustaz, dalam 4 hari boleh balik lagi dah. Ada Syarifah Fazlul di grup. Setakat ni stabil lah. Hari tu gula dia tak berapa nak baik, tapi sekarang ni dah stabil lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah semua akan sembuh. Tak apa Ustaz. Ya. Tak apa. Gula. Oh, ibu saya. Oh, Ya. gula naik. Bukan, ibu dengan ayah positif COVID. Ya, kat mana Ustaz? Kat Kedah? Tak kat rumah. Oh, kat rumah. Rumah mana? Tapi, bukan, kena maksudnya masa cek positif tu di rumah lah. Tapi mereka dah dibawa ke apa ni?